Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala hadratus syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Raisul Akbar bi Jam'iyati Nahdlatul Ulama fi risalatihi Ahlus Sunnah wal Jamaah wal bid'atu kama qala Syekhu Zaruqun fi 'uddatil muridi syar'an ihdatsu amrin fid dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurati aw bil haqiqati liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Alhamdulillah para sahabat penonton, insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kembali muzakarah risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi haditsil mautah wa asyratis sa'ah wa bayani mafhumis sunnati wal bid'ah yang dikarang oleh Al-Allamah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Ar-Raisul Akbar li Jam'iyati Nahdlatul Ulama, yang mana kita telah pun bersiaran pada 2 kali ataupun 3 kali kalau tak silap, atau 2 kali bersiaran muzakarah kita risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung lagi perbincangan kita melalui kitab yang dikarang oleh beliau. Pada siaran yang telah lalu, pada perjumpaan yang telah lalu, kita membincangkan tentang apakah makna as-sunnah. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari membawa datangkan definisi sunnah pada lughah dan pada syarak melalui kitab kitab kulliyat yang dikarang oleh Imam Abul Baqa Al-Kafawi. Imam Abul Baqa Al-Kafawi di dalam kitab kulliyatnya ketika membahaskan tentang apakah makna as-sunnah dari segi bahasa dan dari segi syarak, dan begitu juga pada uruf. Kemudian kita sendirinya telah pun menambahkan lagi as-sunnah indal muhaddithin, as-sunnah indal usuliyin, dan as-sunnah indal fuqaha'i. InsyaAllah pada hari ini kita menyambung lagi
penulisan yang ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal bid'atu, dan bermula bid'ah itu. Ini beliau mula nak mendefinisikan apakah makna bid'ah. Nah, wal bid'atu, dan bermula makna bid'ah itu, kama qala Syekhu Zarruqun, seperti mana huraian, seperti mana barang, seperti mana kenyataan, penerangan yang telah diberkatalah oleh Syekh Zarruq. Di manakah Syekh Zarruq menerang tentang makna bid'ah itu? Fi Uddatil Muridi, di dalam kitab yang bernama Uddatil Murid. Jadi kalau ada kitab di rumah kita, insya-Allah boleh kita masing-masing merujuk di dalam kitab asal, iaitu Fi Uddatil Murid. Apakah orang panggil bid'ah dari segi syarak? Wal bid'atu syara'an. Terus dibawa datangkan definisi dari segi syarak. Kalau kita melihat di dalam kitab Al-Kulliyah, sebenarnya Imam Abul Baqa Al-Kafawi telah pun mendefinisikan, membuat ta'rif tentang bid'ah dari segi lughah. Disebut di dalam kitabnya, wal bid'atu fil lughati kama qala Abul Baqai Al-Kafawi fi kulliyatihi ma uhdisa ala ghairi misalin sabaq. Itu dia panggil bid'ah dari segi bahasa Arab. Apa? Iaitu bermula bid'ah di dalam bahasa Arab dari segi bahasanya, wal bid'atu fil lughati, bermula bid'ah dari segi bahasa, kama sebagaimana penerangan, sebagaimana barang, ini sebagaimana penerangan, qala yang telah diberkatalah oleh Imam Abul Baqa, oleh Abul Baqai Al-Kafawi fi kulliyatihi, di dalam kitab kulliyatnya. Bunyinya bagaimana? Ialah barang, ialah perkara, uhdisa ala ghairi misalin sabak, barang yang diadakan, barang yang diciptakan, diadakan, baharu dibuat, maksudnya diadakan, baharu dibuat, ala ghairi misalin sabak, di atas ketiadaan contoh yang sebelum. Itu dia panggil bid'ah dari segi lughah. Bid'ah dari segi lughah. Ada juga yang membawa datangkan dengan definisinya ikhtira' min ghairi misalin sabiqin. Mereka cipta daripada ketiadaan contoh yang terdahulu. Itu dia panggil bid'ah dari segi lughah. Maka kan itu, kalau makna bid'ah itu digunakan kepada Allah, maka dengan makna bagaimana? Wa idza stu'mila fillahi ta'ala, maka apabila dipergunakan bid'ah tu pada Allah, fahuwa, maka al-ibda', mana ibda', mana bid'ah al-ibda' tadi tu ijadu syai'i bi ghairi alatin wala maddatin wala zamanin wala makanin. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang di dalam Al-Quran disebutkan, tu badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Artinya apa? Ijadu syai' bi ghairi alatin wala maddatin wala zamanin wala makanin. Artinya Allah Ta'ala menciptakan sesuatu dengan ketiadaan alat, dengan tanpa menggunakan bahan-bahan. Macam kita kan, kalau nak buat, kita kata kita buat air TO, air Milo. Itu bukan makna kita berbuat, kerana sudah ada air, sudah ada bahannya. Itu. Sedangkan Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi ni tanpa alat, tanpa bahan. Itu maksud.
Jadi itulah bid'ah dari segi lughah yang disebut oleh Imam Abul Baqa Al-Kafawi di dalam kitab kulliyahnya. Apa? Ma uhditha ala ghairi misalin sabaq. Perkara yang diadakan, yang diciptakan di atas ketiadaan contoh yang terdahulu. Maka Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari tidak membawa datanglah bid'ah dari segi bahasa tu. Terus ditujukan bid'ah dari segi syarak, tetapi menakalkan daripada definisi yang dinyatakan oleh Syekh Zarruq di dalam kitab Uddatil Murid. Baik. Wal bid'atu, dan bermula bid'ah itu kama seperti mana barang, yakni seperti mana penerangan huraian qala yang telah diberkatalah asy-syaikhu oleh Syekh Zarruqun, oleh Syekh Zarruq fi Uddatil Muridi, di dalam kitab yang bernama Uddatil Murid. Bid'ah itu syara'an menurut istilah syarak. Apakah ia? Khabar ihdatsu amrin, mengada-ngadakan satu perkara, satu pekerjaan fiddini, di dalam agama. Itu mengada-ngadakan satu pekerjaan di dalam agama, yushbihu, yang menyerupai, tu yang menyerupai, yushbihu an yakuna minhu ay minad dini, yang menyerupai oleh bahawa adalah ia daripada agama. Walaisa, padahal wawul hal, walaisa, padahal tidaklah, walaisa ay walhal, padahal tidak adalah ia minhu ay minad dini, tidak adalah ia daripada agama. Itu. Jadi bid'ah dari segi syarak, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Zarruq di dalam kitab Uddatil Murid, ialah ihdatsu amrin, mereka-rekakan satu pekerjaan fiddini, di dalam agama, yushbihu ayyakuna minhu, bahawa adalah pekerjaan tersebut, ayyakuna, bahawa adalah ia pekerjaan tersebut, minhu, menyerupai, bahawa menyerupailah oleh bahawa adalah ia pekerjaan tersebut, minhu ay minad din, walaisa minhu, padahal bukanlah ia satu pekerjaan tadi tu yang direka-reka tadi tu, minhu ay minad din, padahal bukan daripada agama. Itu dia panggil bid'ah dari segi syarak. Sawaun kana bisurati au bil haqiqati, sama adalah ia pekerjaan tersebut dengan rupa ke atau dengan hakikat sebenar sungguh. Tu sama ada dengan rupa ke atau dengan hakikat sungguh. Kita kata dengan rupa tu seumpama kita kata seperti rupa mana, seperti kita duk kata ni bayar zakat dengan online, nikah online kata ni. Tidak ada zaman Nabi tu. Jadi ada setengah orang kita ni, ketika mana kita membuat bid'ah seperti tahlil arwah, seperti maulidur rasul, seperti apa-apa sajalah yang telah pun diperjalani oleh alim ulama kita, tutup guru pondok kita, baca berzanji dan sebagainya, maka dengan kerasnya menentang, kerana tidak ada di zaman Nabi perbuatan tersebut, tidak ada. Tapi sedangkan apabila mereka sendiri mengadakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, mereka kata ini bukan ibadah khusus, dari sini. Ini hanya wasilah saja. Nikah tu bukankah ibadah? Ya, ibadah dia kata, tetapi kita online, akad nikah online tu hanya wasilah saja. Bukankah dia telah berpegang bahawasanya tiap-tiap bid'ah tu semua sesat, tidak terkecuali? Dia kata bid'ah dalam urusan agama saja yang sesat, dalam urusan dunia tidak. Bermakna awak sendiri telah pun memakai makna kullu bid'atin tu tidak dengan makna jami', tidak dengan makna sekalian, bahkan dengan makna majmu'.
kenapa ketika mana ulama-ulama kita menerangkan bahawasanya bid'ah kullu bid'atin di situ bukan dengan makna semua, bukan dengan makna jami', kalian telah menentang. Bahkan ada yang lebih hebat lagi mengatakan, apakah kamu lebih hebat daripada Nabi? Nabi mengatakan semua bid'ah itu sesat. Tiba-tiba kamu kata kullun di situ bukan kullu bid'atin, itu bukan semua bid'ah itu sesat, sebahagian besar bid'ah itu sesat. Ada yang apa, yang mengeluarkan statement seperti itu. Contohnya seperti apa, saudara kita yang berada di Terengganu tu, yang mana beliau orang Arab daripada Syria, dulunya mengakui bahawasanya ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah dalalah, bid'ah mahmudah. Tetapi tak tahu kenapa sekarang ni dah berubah pandangan. Bahkan berani mengatakan orang yang membahagikan bid'ah kepada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah mahmudah, bid'ah sayyi'ah tu, artinya mereka yang menganggap diri mereka lebih bijak, lebih alim daripada Nabi SAW. Astaghfirullahalazim. Ini satu tohmahan yang tidak baik. Kenapa nak mengelirukan masyarakat? Sepertilah yang berlaku perbincangan ilmiah di antara ayahanda kita Al-Fadil Ustaz Engku Fadil dengan Dr. Ruzaimi, Al-Fadil Dr. Ruzaimi, di beberapa tahun yang lalu, masih ada dalam YouTube. Artinya setelah berbincangan, bahasnya panjang, akhirnya memang terbukti bahawasanya mereka sendiri mengakui bahawasanya bukan semua bid'ah itu sesat. Jadi kalau mereka mengatakan kullu bid'atin dalalah, artinya semua bid'ah, semua yang direka-reka itu sesat, bermakna tak boleh lah zakat pakai online kat sini. Kalau nikah online tu memanglah kuat hujah mengatakan tidak sah nikah online. Tidak boleh dikiaskan dengan bab muamalat. Tidak boleh dikiaskan dengan bab muamalat. Kerana bab farak ni asalnya haram. Maka ihtiyat dalam bab farak ni wajib, mesti. Jadi kalau bab muamalat tu memanglah asas al-aslu fil asya', asas sesuatu di dalam bab muamalat tu memang al-ibahah, memang harus. Maka tak boleh kiaskan nikah online tu seperti kita membeli berniaga secara online, Lazada dan sebagainya. Kerana tidak sama di antara muamalat dan munakahat. Munakahat tu ialah tentang faraj, maka bab farak ni memang asalnya ialah haram, melainkan dengan nikah yang sah. Maka itu kita serahlah kepada yang lebih-lebih alim, lebih-lebih alim yang memperbahaskannya. Tetapi orang yang telah mengeluarkan fatwa bahawasanya nikah online itu boleh-boleh saja, kerana darurat PKP, di musim Covid, maka dia menanggunglah apa-apa yang telah pun dia keluarkan statement, sehingga ada yang mengangkat nikah secara online. Setelah nikah secara online, kemudian mendatangi isterinya secara offline. Itu yang pelik tu. Padahal banyak cara lagi yang boleh disahkan nikah tu tanpa diperselisih pendapat oleh mana-mana ulama. Contohnya dengan mewakilkan akad. Tu kerana ijab qabul tu boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan, tidak ada masalah. Jadi apabila timbul isu nikah online, tiba-tibanya boleh pula mengatakan itu bukan bid'ah, dalalah, kerana itu bukan urusan ibadat. Nikah bukan ibadat. Ya, dia kata nikah tu ibadat, tetapi akad nikah secara online tu hanya wasilah saja. Lah, kata kullu bid'atin dalalah, tiap-tiap yang bid'ah tu semuanya sesat. Bukan kullun dengan makna majmu', tapi jami' sekaliannya, semua sekalinya. Jadi dia berkata, yang dikatakan semua bid'ah tu sesat ialah bid'ah di dalam ibadah. Dia kata,
Kalau kita awak sendiri yang telah membahagikan, Nabi tidak sebut kullu bid'atin dalalah tu ai fil ibadati faqat. Tidak ada di dalam hadis Nabi menyatakan seperti demikian itu. Mengapakah apabila giliran ulama seperti ulama-ulama kita Imam Nawawi, Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada mahmudah, sayyi'ah, hasanah, dalalah, apatah lagi Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam Sultanul Ulama membahagikan bid'ah sehingga kepada 5. Bahkan dalam kitab ni kalau ditengok nanti pada muka surat 7 tu Al-Mizanus Salis Mizanut Tamyiz Bisyawahidil Ahkam wa huwa tafsiliyun yang qasimu ila aqsami syari'ati as-sittah a'ni al-wujuba wan nadba wat tahrima wal karahata wal khilaf al aula wal ibahata. Jadi bid'ah tu ada sampai 6. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah khilaful aula, bid'ah haruh. Itu lagi dahsyat. Kalau Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam, kalau tak silap saya, bid'ah 5. Jadi apabila giliran kita, boleh pula kita membahagikan bid'ah. Tapi apabila ulama membahagikan bid'ah, kita mengatakan ulama tu merasakan lebih bijak daripada Nabi dan sebagainya, ini tidak bolehlah kita berhujah seperti demikian itu. Baik. Au bil haqiqati, atau dengan secara hakikat sebenar. Mana contoh? Seperti sembahyang maghrib 3 rakaat dijadikan 30 rakaat. Atau subuh 2 rakaat saja dijadikan 20 rakaat. Nak menambah waraknya, nak menambah imannya katanya. Itu dia panggil bid'ah dari segi syarak. Apa? Ihdatsu amrin fid dini yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawaun kana bisurati au bil haqiqati. Mengada-ngadakan satu pekerjaan di dalam agama yang menyerupai oleh bahawa adalah ia pekerjaan tersebut daripada agama, padahal tiadalah pekerjaan tersebut daripada agama. Sama ada adalah ia pekerjaan tersebut dengan secara surah gambaran atau dengan secara hakikah, diri yang sebenar tu. Kenapa diberikan definisi Syekh Zarruq di dalam kitab Uddatil Murid mendefinisikan bid'ah secara syarak tu seperti itu bunyinya? Ini ilak liqaulihi, kerana sabdanya sabda Nabi, liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa ahdasa yang mengada-ngadakan fi amrina hadza di dalam urusan kami ini, di dalam pekerjaan kami ini, yakni pekerjaan agama kami ini, ma akan barang maf'ul laisa minhu, yang tidak adalah ia barang tu, minhu ay min amrina, daripada urusan agama kami, fahuwa maka ia barang, maka fahuwa maka bermula ia barang tersebut, radun ialah tertolak. Baik. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba kita lihat kalau mengikut syarah bagi hadis ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam, dikeluarkan oleh Al-Bukhari, oleh Imam Bukhari, yang mana lafaznya man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Apa maksud dengan fi amrina? Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan kami, fi amrina di dalam pekerjaan kami, di dalam urusan kami, ai fi dinina, tu di dalam agama kami. Itu di dalam agama kami. Bahkan waqad ja'at riwayatun bilafzi fi dinina.
bahkan ada orang panggil datang oleh beberapa riwayat, oleh satu riwayat yang lain lah, maknanya wa qad ja'at riwayatun bil lafzi fi dinina, dan sesungguhnya telah datanglah oleh satu riwayat dengan lafaznya fi dinina. Dalam riwayat yang lain ada diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi dinina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi amrina di sini dengan makna dinina. Fi amrina ai fi dinina. Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan kami, ini di dalam agama kami ini, ma laisa minhu. Tuh. Dikait tu. Tu dikait. Ada qaid. Ma laisa minhu tadi tu ada qaid. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdasa fi amrina fahuwa raddun terus. Tidak. Nabi tidak mengatakan secara mutlak man ahdasa fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam agama kami ini, di dalam urusan kami ini, maka tertolak. Tidak. Cuba perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah didatangkan ma laisa minhu? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut secara itlaq. Tidak disebut dengan secara itlaq. Walam yakul man ahdasa fi amrina fahuwa raddun. Tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa mengada-ngadakan di dalam agama kami ini terus tertolak. Tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdasa fi amrina haza ai fi dinina haza ai Islam ni ma laisa minhu. Dikaitkan. Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam agama kami ini, urusan agama kami ini, yakni agama Islam ni, mengada-ngada tu ma laisa minhu ai ma laisa min dinina. Barang yang tidak adalah ia daripada agama kami. Tuh. Maka falazima fi lafzi hadis Aisyah i'tabaru makna hadzal qaid. Fa inna mafhumahu annama huwa muwafiqun lid-dini falaisa mardudan. Tuh. Jadi qaid yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukanlah qaid yang sia-sia. Inilah yang menjadikan seseorang yang orang panggil yang usuli, orang yang nak beristidlal dengan nas, ahli usul, memerhati ibarah, mantuk daripada hadis ni, maka mengertilah adanya ma fuhima minhu, barang yang difaham daripada mantuk. Ma fuhima minal mantuk, iaitu dia panggil mafhum. Mafhum mukhalafah. Mafhum tu ada mafhum mutabaqah, mafhum mukhalafah. Artinya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdatsa fi amrina haza ai fi dinina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Mafhum yang difahaminya man ahdatsa fi amrina haza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Begitu. Apabila Nabi mengatakan barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam agama kami ini akan perkara yang tidak adalah ia daripada agama kami, maka barang yang direka-reka tadi tertolak. Difahamkan. Artinya kalau seseorang mereka-rekakan di dalam agama Islam perkara yang ada sumbernya daripada Islam, daripada agama Islam, maka barang tersebut tidak tertolak, bahkan diterima. Itu difaham seperti itu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dengan secara mutlak man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan di dalam agama kami ini, maka tertolak. Lepas tu bagaimana dengan hadis Bukhari yang lain? Man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun.
Man amila amalan, barang siapa yang beramal akan satu amalan, laisa min amrina, bukan daripada agama kami, fahuwa raddun, maka ia amalan tersebut tertolak. Itu kan bukankah seperti itlaq? Maka hadis mutlak tu mesti ditanggung di atas hadis yang muqayyad. Artinya barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada daripada urusan agama kami, langsung tidak ada sumbernya daripada Islam, maka memanglah amal itu tertolak. Seperti sembahyang maghrib 40 rakaat, atau berselawat di dalam bilik air, dalam toilet, memang tidak ada daripada agama. Tapi apabila berselawat di celah-celah tarawih, selesai 2 rakaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih, maka itu tidak ada larangannya. Walaupun tidak ada suruhannya. Suruhan tidak ada, larangan tidak ada. Maka keumuman suruhan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, umum, hei orang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan illa ba'da tarawih, melainkan selepas tarawih jangan, tidak. Tetapi kalau dalam bilik air dan sebagainya, itu ada dalilnya yang melarang kita menyebut nama-nama yang mulia, itu lain. Dia kata, kalau gitu tidak ada air fit toilet, air fit hamam, memang tidak ada. Tetapi dalil yang lain melarang kita berzikir di dalam seumpama bilik air itu ada. Adapun selepas tarawih itu ada tak dalil yang lain yang melarang kita jangan selawat selepas tarawih? Tidak ada. Maka ketika itu ya baqa ala umumih, dikekalkan di atas keumumannya. Artinya walaupun Nabi tidak buat, sahabat tidak buat, salahkah apabila kita buat? Tidak salah. Itu nanti akan dibahaskan dengan secara tuntas oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Baik. Jadi man ahdasa fi amrina haza, ay man ahdasa fi dinina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ini mantuk, dia panggil mantuk hadis. Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam pekerjaan kami, urusan kami ini, yakni dinina fi amrina haza, di dalam agama kami ini, mengada-ngada tu ma akan barang, akan perkara, laisa minhu, yang bukanlah ia daripadanya, daripada dinina, daripada agama kami, amrina tadi, fahuwa, maka perkara tersebut, barang tersebut, raddun, tertolak. Artinya mafhum mukhalafahnya, man ahdasa fi amrina haza, ay man ahdasa fi dinina haza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam urusan kami ini, di dalam agama kami ini, akan barang yang bermula barang tu ada daripadanya, daripada agama kami ini, maka barang tersebut, perkara tersebut tidak ditolak, bahkan diterima. Itu. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ni ataf pada kata qawlihi sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Ai li qawlihi, kerana sebedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan bermula tiap-tiap yang baru itu ialah bid'ah. Tiap-tiap yang baru itu ialah perkara yang diada-adakan, ya, bid'ah. Wa qad bayyana al-ulama'u, dan sungguhnya telah meneranglah oleh ulama, rahimahumullahu, mudah-mudahan merahmatilah akan mereka itu ulama oleh Allahu. Apa yang diterangkan oleh ulama? Annal ma'na fi haditsaini, akan bahawa sebermula makna di dalam dua hadis al-mazkuraini yang tersebut tadi. Mana dua hadis yang tersebut? Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, satu hadis. Yang kedua, kullu muhdatsatin bid'atun, hadis yang kedua. Annal ma'na fil haditsaini al-mazkuraini, bahawasanya bermula makna di dalam dua hadis yang tersebut itu raji'un, ialah kembali li taghyiril hukmi, kembali bagi pengubahan hukum syarak, ubah hukum. Lagu mana?
bi'tiqadi, dengan berpegang, dengan i'tiqad, dengan berpegang, ma akan barang laisa biqurbatin, akan barang yang bukanlah ia tu ibadah, qurbatan, sebagai ibadah. Maf'ul tu. Nah, tu mengubahkan hukum dengan berpegang akan barang yang tidaklah barang tersebut sebagai ibadat tu dipegang sebagai qurbatan, sebagai ibadat. Benda bukan ibadat tapi dianggap sebagai ibadah. Itu yang dikatakan apa? Makna dua hadis tadi tu. La mutlaqul ihdasi, bukan semata-mata mengada-ngada, bukan. Bukan semata-mata mereka-reka, bukan semata-mata mengada-ngada. Sebaliknya yang dimaksudkan dua hadis tadi itu ialah kembali kepada merubah hukum. Bagaimana? Dengan berpegang akan barang yang tidaklah barang tersebut tu qurbah, ibadat, tapi dipegang sebagai ibadat. La mutlaqul ihdasi, bukan semata-mata mengada-ngada. Kenapa? Ini ilak dia. Ilak pada kata la mutlaqu. Bukan yang dimaksud dua hadis Nabi tadi itu semata-mata reka tu semuanya orang panggil bid'ah semua, sesak semua. Tidak. Iz kerana qad tanawalat syari'atu, terkadangnya mencapailah akan dia barang oleh syariat, biusuliha, dengan usul-usul, dengan pokok terasnya syariat. Fayakunu, maka adalah ia barang raji'an, kembali ilaiha, kepadanya, kepada syariat. Tu. Jadi terkadangnya barang yang direka-reka tu mencapai akan dia oleh syariat dengan usul syariat. Maka bila ada orang panggil usul syariat, contoh seperti tadilah selawat selepas tarawih, ada usul syariahnya, maka raji'an ilaiha, kembali kepada syariat. Tidak dikatakan bid'ah itu. Tidak dikatakan bid'ah, dalalah, tidak. Au bi furu'iha, atau pada kata bi usuliha tadi. Ai iz qad tanawalathu syari'atu bi furu'iha, ai furu'i syari'ah, fayakunu makisan 'alaiha. Kerana terkadangnya mencapailah akan dia perkara yang direka-reka tadi itu oleh syariat dengan furu' cabangnya syariat. Fayakunu, maka jadilah perkara tersebut makisan, dikiaskan, 'alaiha, di atasnya, di atas syariat. Jadi bukanlah senang kita boleh terus mengatakan ini sesak, ini bid'ah, Nabi tak buat dan sebagainya. Jadi hendaklah kita berhati-hati dalam menghukumi sesuatu perkara dengan bid'ah dalalah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Berhati-hati, jangan seperti itu senangnya kita menghukum sesuatu yang telah diada-adakan oleh alim ulama kita dan diperjalani oleh kaum muslimin. Kemudian qala Syekh Zarruq wa mawazinuha salasatun, al-awalu an yanzura fil amril muhdasi fa in syahida lahu mu'zamu syari'ati wa usuluha wa asluha falaisa bi bid'atin, wallahu a'lam. Kita berhenti di situ dulu. InsyaAllah kalau ada kesempatan di lain waktu kita akan menyambungkan kembali pembacaan risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Raisul Akbar bi Jam'iyati Nahdlatul Ulama di Indonesia. Jadi yang baik datang daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.